Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia. Saya selaku Setiausaha Agong Parti Bersatu ingin mengambil kesempatan di sini bagi mewakili semua rakan-rakan ahli Parlimen Bersatu. Pertamanya ingin mengucapkan kepada kerajaan yang telah pun hari ini berjaya untuk meluluskan satu lagi undang-undang. Ia menjadi satu sejarah kepada semua apabila peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan Perkara 10. Perkara 10 itu telah pun kita pindah untuk menentukan bahawa tidak ada lagi sesiapa yang boleh dibenarkan untuk keluar atau pindah parti. Saya membaca daripada banyak persoalan yang telah pun dikatakan oleh netizens di luar sana, terutamanya apabila mendengar pembahas-pembahas dalam Dewan. Sebenarnya rakan-rakan saya ini mahu berucap dalam Dewan, tapi saya memohon daripada mereka supaya banyak bersabar, kerana apa yang dikatakan maksudnya kepada kami ini ada yang setengah mengatakan seolah-olah menggunakan analogi nama-nama yang bukan-bukan. Tapi hari ini percayalah bahawa daripada semua yang hadir, termasuklah ahli-ahli Parlimen Bersatu, kami mengundi. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kami adalah kumpulan yang tahu akan undang-undang, yang tahu menggunakan segala apa undang-undang yang telah pun termaktub dalam perlembagaan. Kalau nak dikatakan tentang masalah yang timbul sebelum ini, jangan hanya bercakap daripada kerajaan yang ada hari ini. Kerajaan yang ada hari ini adalah merupakan sebuah kerajaan coalition, bermakna daripada parti-parti yang digabungkan. Daripada mana asalnya mereka? Tidak payah dipersoalkan. Kalau kita lihat gabungan GPS, gabungan Parti Sarawak, ianya asal daripada BN, keluar menjadi coalition dalam kerajaan yang ada hari ini. Begitu juga kalau nak sebut daripada tahun banyak tahun, kita boleh sebut contohnya daripada tahun 2015, ada di kalangan parti PAS ketika itu, mereka keluar selepas bai'ah lagi pun ada. Tetapi mereka tidak melanggar mana-mana undang-undang dalam negara. Jadi tak payah sebut tentang siapa mereka. Kemudian pada tahun 2018, apabila kerajaan Sabah, jatuhnya kerajaan BN di Sabah itu sebab apa? Sebab ada juga di kalangan daripada mereka, daripada coalition BN yang keluar untuk bersama dengan Parti Warisan. Kalau nak mengatakan siapa salah, siapa betul, maka timbullah bermacam-macam persoalan yang ada hari ini. Saya nak bagi contoh. Warisan tidak boleh menubuhkan kerajaan kalau dia beria-ia sangat, kita tidak mahu orang ni keluar, orang ni lompat, sebagai macam-macam perkataan yang digunakan. Kalau benarlah dia mempunyai sikapnya sebegitu rupa, Warisan tidak boleh menubuh kerajaan pada tahun 2018. Tetapi dia yang mengarahkan supaya minta 2-3 orang daripada kalangan wakil rakyat BN ketika itu untuk keluar parti, untuk bersama dengan mereka. Cuba kita, dan jatuhlah Tan Sri Musa Aman ketika itu. Cuba kita fikirkan, kalau saya bercakap seperti ini dalam Dewan, atau rakan-rakan saya yang bercakap, apa berlaku? Ianya akan memecah belahkan lagi apa yang harus kita lakukan untuk meluluskan undang-undang ini. Maka hari ini kawan-kawan saya telah pun mengatakan bahawa kami di sini, we walk tall because we know. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan rakyat yang ada. Cuba kita lihat, ketika mana kerajaan PS jatuh, apa yang berlaku? Selama mana 22 bulan ketika itu, berlakunya peristiwa ISET, berlakunya masalah perkauman yang menyebabkan rusuhan,
Semua berlaku. Maka inilah dia, mereka yang telah pun tahu bertanggungjawab, bukan untuk kepentingan individu di sini. Untuk kepentingan nak menentukan bahawa tidak ada lagi masalah perkauman. Biar ada sebuah kerajaan yang stabil. Sanggup untuk menentukan masa depan yang lebih baik. Sebab itu hari ini saya minta untuk semua memahami bahawa mereka ini bertanggungjawab untuk menentukan bahawa kita dapat melakukan sesuatu sehingga berjayanya undang-undang. Semalam, undang-undang SOSMA diluluskan juga di Dewan Negara. Sebelum itu di Dewan Rakyat. Mengapa ini yang boleh berlaku? Kerana persetujuan daripada semua pihak, sama ada daripada Bersatu, sama ada daripada PAS, sama ada daripada GPS atau mana-mana parti, termasuklah UMNO. Hari ini kerajaannya dipimpin oleh Naib Presiden UMNO. Mana mungkin Naib Presiden UMNO untuk menjadi presiden kalau bukan presiden partinya? Tetapi atas sokongan ahli-ahli parlimen yang lain, termasuklah kami ini, yang memberikan kekuatan kepada beliau untuk menjadi Perdana Menteri. Maka apa maknanya? Maknanya sokongan yang ada bukan sebab lompat, bukan sebab keluar, tetapi tujuan dan matlamatnya untuk menstabilkan negara, untuk tidak menjadi kacau bilau, supaya tidak lagi berlaku huru-hara dalam negara kita itu. Jadi itulah yang ingin saya jelaskan. Boleh tanya dengan sesiapa saja yang ada di sini, termasuklah rakan-rakan saya, Datuk Seri Azmin, Menteri Kanan, dan semua rakan-rakan kami yang ada di sini, untuk berjuang demi untuk kepentingan masa depan rakyat yang sebenarnya. Terima kasih. Ada soalan? Datuk Seri, kenapa tidak semua ini disebut di dalam Dewan Rakyat oleh setiap wakil rakyat Bersatu sendiri, supaya ia direkodkan dalam Dewan Rakyat dan bukan dalam sidang media di luar Dewan Rakyat? Saya berani bercakap di luar Dewan Rakyat sebab saya tidak boleh bercakap dalam Dewan Rakyat. Saya menteri front bench. Datuk Seri Azmin front bench. Ramai daripada kami ini front bench. Ini menjadi masalah kepada kita. Hanya tinggal seorang dua sahaja yang ada, yang itu Gaza sendiri, dia bercakap, cuba apa yang berlaku. Ini masalahnya. Okey? Lagi? Kenapa tidak mungkin seorang wakil seperti Tan Sri Muhyiddin sendiri? Kenapa? Oh, dia presiden parti. Dia tu, you must remember, kalau yang berbicara tentang isu-isu seperti ini adalah mereka daripada backbench. Okay. Tapi semua wakil presiden ada, wakil presiden parti ada bangkit dalam Dewan untuk RUU ini. Tapi betul. Sebab itu yang dipersoalkan mengapa tidak. Saya nak maklumkan, saya menjawab hari ini sebagai Setiausaha Agung. Saya menjawab di sini mewakili untuk menentukan bahawa semua orang faham mengapa ianya tidak dijawab di situ. Kerana kita melihat daripada perangai setengah-setengah mereka yang ada itu, yang tak faham tentang apa perjuangan yang sebenarnya. Perjuangan itu harus mempunyai satu sifat untuk benar-benar merasai bahawa kita cuba untuk membantu rakyat yang ada dalam negara ini. Bukan untuk kepentingan individu yang ada. Ada yang daripada lain? Okay. Right? Alright. Terima kasih. Yes. Kami ini banyak menteri, ini kementerian mana? Okey. Berkenaan dengan ROS. Sebagai RUU ini akan menyebabkan juga mungkin ada perlembagaan parti perlu diubah. Jadi di peringkat ROS mungkin ada arahan daripada ROS untuk semua parti. Kita akan lihat semula, nak mengkaji perlembagaan-perlembagaan yang ada dengan semua parti-parti yang ada. Okey. Hari ini Datuk Seri mengeluarkan statement akan jumpa dengan Perdana Menteri. So perjumpaan itu akan berlaku bila? Adakah seperti yang dikatakan di Pokok Senang tadi untuk menuntut itu timbalan Perdana Menteri? You dah baca surat saya? You dah baca media tu? Apa yang saya sebut? Ada saya sebut tuntut? Inilah kalau dalam Dewan lagi teruk. Okey. So bila akan jumpa dengan Perdana Menteri? Itu saya dah keluarkan surat dan saya dah minta. Dia akan bagi tahulah bila boleh jumpa. Kita ni, saya cara kawan-kawan saya tengok, kita menghormati semua, kita minta jumpa, kita buat secara tertib, diberi masa, kita jumpa. Mengenai
permohonan UMNO untuk memindah kelembagaan parti itu ROS belum beri keputusan kan? So boleh minta komen Dato' Sri mengenai kelewatan ini? Saya kadang-kadang bila saya sebut ini, orang UMNO kata Perdana Menteri lebih berkuasa dengan Menteri Dalam Negeri. Sebenarnya memang betul. Saya pun dah mengaku bahawa dia lebih berkuasa dengan Menteri Dalam Negeri. Kerana Menteri Dalam Negeri tak ada kuasa tentang ROS. Jadi tak payahlah saya jawab soalan itu. Lagi? Alright? Yep. Can you take out your... Yep. No, what is the bone of contention with PM? Because in the earlier statement it says that you're not satisfied of that he did not fulfill certain terms. My statement is actually on behalf, as a Secretary General of the party. I do not want to say that it comes from me personally. This is what we discuss, and we have many component parties in PN. We have, of course, Bersatu, PAS, STAR, Gerakan, SAPP, and when we discuss about that, we feel that the understanding when we supported the first day when we give our support to the Prime Minister, Datuk Seri Ismail Sabri, there was an understanding between us. And I think he could not just brush off whatever understanding that we have. So we feel, a bit of dissatisfaction. So it is nothing wrong for someone to feel dissatisfied with certain issues. And I think it's only fair for us to call or to ask for an appointment to meet up with the Prime Minister. Anything else? Sorry, because you mentioned that before that many MPs that they melompat parti adalah untuk kepentingan rakyat kan? Yeah, so. Can you rephrase your word? Now, bil ini kata tidak boleh keluar parti, tidak boleh pindah parti. Yeah. Alright. So, apa soalannya sekarang? Yeah, so. No, soalannya semula. Before that, just now you mentioned that many MPs pindah parti untuk kepentingan rakyat kan? Oh, very good now. Everyone understand. Yeah, so after kelulusan anti-hopping bill ini, apa komen Dato' Sri kalau lepas tu MP tidak boleh lagi keluar parti dan menyertai gabungan lain untuk kepentingan rakyat? Alright. Dia tidak boleh menyertai dan pindah lagi parti selepas dia telah pun menjadi wakil rakyat melalui parti tersebut. Ini adalah undang-undang yang baru. Undang-undang yang sebelum ini membenarkan mereka untuk pindah parti. Jadi, tak salah kepada mereka yang pindah parti, cuma yang masa hadapan tidak boleh lagi. Perjuangannya sama, kepentingannya sama. Kami ini masih lagi menentukan perjuangannya adalah untuk rakyat dan negara kita yang kami sayangi. That's it. Yeah, so. I mean, whatever it is, we apply accordingly based on the law that we have already approved it. So. Do you feel that's unfair if the MP could not pindah parti? Why? No. It is rakyat now. Rakyat got. You see all our faces here. We walk tall. It shows that we really mean it. That we actually trying to do our level best. Our struggle is for the sake of people and also the nation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, tadi tak sempat salah. Party because not everybody being an MP, he might not be any executive role in the party. So parti pun ada ambil peranan dia. So there's a lot of discussion. Nak sampai kat sini ni, yes.
itu kan orang tu hentak kita kira ada baju. Can we start? Okay, terima kasih. So, saya sebenarnya dah ucapkan terima kasih kepada semua media dan atas sokongan selama ini. Sebenarnya saya mendapat sokongan media yang hebatlah berhubung dengan rang undang-undang ini. Dan pada hari ini